Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Hari Kebangsaan 2022. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Laurendra Fiona Berbagan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Hari Kebangsaan 2022 terima sambutan luar jangka. Keluarga Malaysia perlu bersatu padu pertahan keharmonian. Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, bertumpahnya cinta. Baik saudara, itu tadi antara warna-warni sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Selepas penganjurannya tertangguh 2 tahun akibat pandemik COVID-19, keluarga Malaysia kembali menyambutnya secara meriah. Dan selaras dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama, sambutan kali ini sangat bermakna. Lebih 50,000 keluarga Malaysia membanjiri ibu negara bagi sama-sama berkongsi detik sejarah berkenaan. Perarakan perbarisan dan persembahan melibatkan lebih 20,000 penyertaan. Turut serta lebih 400 aset udara dan darat selain 76 haiwan dalam perkhidmatan. Acara bermula dengan ketibaan tetamu kehormat termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Seterusnya, keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dengan menaiki kereta kuda diraja. Sambutan diteruskan dengan terbang lintas hormat helikopter membawa jalur gemilang. Turut bergema 14 das tembakan meriam Regimen Artileri Diraja. Lagu Negaraku kemudiannya berkumandang serentak acara menaikkan jalur gemilang diikuti lagu tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Nyanyian disampaikan 12 artis tempatan diiringi 65 pemuzik orkestra RTM dan sambutan kemudiannya diteruskan dengan acara perbarisan dan perarakan. Dan buat julung kalinya, orkestra RTM melakar sejarah dengan persembahan lagu patriotik secara langsung pada sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Pengarah Perkhidmatan Muzik RTM, Datuk Mogzani Ismail berkata, cuaca panas terik di atas pentas terbuka tidak menggugat melodi pimpinannya yang terdiri daripada 65 ahli muzik dan 65 penyanyi choir. Seawal 7 pagi lagi, orkestra RTM telah membuat persembahan dengan artis-artis Aina Abdul, Bob, Alif Sata. Sehinggalah tuanku berangkat untuk lagu Negaraku secara live, juga lagu tema, dan seterusnya semasa segmen pesawat lintas pun orkestra terlibat juga sehinggalah ke akhir. Cadangan yang sebelum ini dibawa oleh Datuk Seri KSU, Datuk Seri Mat Mentet, untuk kali ini selepas 2 tahun pandemik, kita merayakan perayaan kali ini dengan skala yang besar. Kita persembahkan orkestra RTM secara live. Cabaran mengurus orkestra RTM dianggotai 130 ahli muzik ketika mengiringi persembahan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka pagi tadi akan tersimpan dalam memori Datuk Mogzani. Persembahan selama 2 jam itu turut melibatkan 12 artis tempatan dan 65 choir Keluarga Malaysia Broadway Academy di bawah pimpinan Dr. Casey. Datuk Mogzani yang berkhidmat 33 tahun dengan RTM turut bangga kerana menjadi sebahagian sejarah
acara sambutan Hari Kebangsaan 2022 selepas 2 tahun tidak diadakan akibat penularan pandemik COVID-19. Menyalakan tekad Malaysia Berjaya, Gemuruh, Warisan dan lagu tema sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, nukilan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa antara lagu-lagu yang didendangkan oleh Orkestra RTM. Bagi menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2022, Orkestra RTM telah melakukan persiapan dan raptai selama 2 bulan. Semangat keluarga Malaysia jelas terpamer pada sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka siang tadi. Rata-rata orang ramai teruja untuk turut serta sambutan berkenaan. Tidak kurang juga ada yang sanggup datang pada awal pagi. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Ravin Sanmugan. Orang ramai mula berhimpun di lokasi utama perarakan dan perbarisan seawal pukul 4.30 pagi tadi. Bukan sahaja keluarga Malaysia, pelancong asing turut mengambil peluang memeriahkan acara sambutan peringkat kebangsaan ini. It's really crowded, but it's really I can feel the people's emotions. It's really beautiful. Being able to see King is something I have never experienced before, so it was really enjoyable. Rasa sangat gembira sebab ini yang pertama saya datang sini yang sambut itu Hari Kebangsaan. Saya sangat gembira sebab dah 2 tahun tak meraihkan Hari Kemerdekaan sama-sama dekat sini. Hari ini sangat meriah disebabkan 2 tahun sebelum ini tidak diraihkan. So tahun ini pada tahun 2022 agak meriah. Sangat berbangga dan bertuah serta gembira. Okey, selepas 2 tahun kita COVID, jadinya bila ada balik ni kita jadi macam ya Allah, bestnya. Hari ini memang meriah sangat. Dah selalu lama kita berehat dan masa ni adalah masa untuk kita bergembira sama ramai. Setelah 2 tahun ditangguh akibat penularan pandemik COVID-19 yang melanda negara, kini sambutan Hari Kebangsaan 2022 kembali meriah dengan semangat patriotik yang membara. Syabas dan tahniah keluarga Malaysia. Ravin Sanmugam, RTM. Merdeka! 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 Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berpuas hati dengan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 berkata semua acara berlangsung berjalan lancar sebagaimana dirancang. Semua telah berjalan dengan baik daripada mula sampai ke akhir. Timing juga telah perfect mengikut apa yang kita aturkan. Dapat kita sinkroniskan di antara event on the ground, terutama sekali yang paling susahnya nak selaraskan event on the ground dengan aircraft yang terbang. Sebab semuanya mesti perfect kepada saat-saat yang ditetapkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula menyifatkannya sebagai sangat meriah dan cemerlang. Beliau turut memuji semangat para peserta dan kontingen perbarisan yang melakukan latihan sejak berminggu-minggu untuk sambutan tersebut. Saya tengok dari segi pertunjukan, perarakan sangat baik sekali. Ya. Dan saya lihat, saya difahamkan rakyat amat teruja dan menanti-nantikan program ataupun perarakan Hari Merdeka tahun ini. Mungkin selepas 2 tahun tidak diadakan, saya difahamkan sejak daripada malam tadi Dataran Merdeka telah pun dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung yang datang dari jauh dan dekat. Alhamdulillah saya nak ucapkan tahniah kepada Kementerian Komunikasi, KECOM yang berjaya menganjurkan
perarakan sambutan Hari Merdeka yang saya kira amat cemerlang sekali. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan kunjungan ke konti Radio Nasional FM di Angkasa Puri. Terdahulu dalam temu bual bersama penyampai radio RTM, Perdana Menteri berpesan supaya keluarga Malaysia terus bersatu dan mempertahankan keharmonian demi kestabilan negara. Sebarang perbezaan perlu dijadikan kelebihan untuk merapatkan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kita mesti terus kekal bersatu. Stay united. Ya, stay united. Seperti saya katakan, itulah rencah yang paling penting untuk untuk kestabilan negara, kekalkan diri kita sebagai individu yang benar-benar merdeka, kerana penjajahan baru bukan secara berbentuk fizikal seperti dulu, tetapi penjajahan baru adalah melalui penjajahan minda dan juga budaya. So kita mesti kekalkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Yes, yang punya jati diri kita sendiri. Apapun kemeriahan dan kehangatan sambutan Hari Kebangsaan 2022 tidak hanya dirasai di Dataran Merdeka semata-mata, malah di setiap venue sambutan di seluruh negara. Dan dengan terjemahan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama dapat dilihat dengan kehadiran masyarakat bersama kibaran jalur gemilang. Di Kedah, seawal 7 pagi, lebih 20,000 individu hadir di dataran Medan Bandar Al-Ustar, venue sambutan walaupun program bermula pada pukul 9 pagi. Keberangkatan tiba Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah dan Sultanah Kedah Sultanah Malihah Tengku Arif berkenan diiringi Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. 115 kontingen dengan lebih 6,000 peserta terlibat dalam perbarisan sambutan kali ini. Padang Kota Lama Georgetown meriah dengan kehadiran hampir 20,000 pengunjung pagi tadi. Sambutan dihiasi dengan perarakan masuk semua kontingen Jabatan Pusat, Negeri, sekolah dan badan bukan kerajaan NGO serta badan persatuan lain. Majlis sambutan dirasmikan yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Hadir sama Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Mencemar Duli hadir memeriahkan sambutan peringkat negeri di Padang Majlis Bandaraya Kuantan. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Sambutan meriah dengan perarakan 126 kontingen selain lebih 5,000 pengunjung hadir. Antara pengisian sambutan, deklamasi puisi oleh waris pejuang tanah air Mat Kilau Muhammad Al-Hamadi Abu Bakar dan diikuti gerak seni bela diri daripada pesilat negara Muhammad Al-Jufri Jamari. Kemuncak sambutan, pertunjukan udara jet pejuang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dibarisi pesawat pejuang Sukhoi Su-30 MKM. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Terengganu bermula seawal pagi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu melibatkan penyertaan 111 kontingen dari pelbagai agensi termasuk entiti korporat menghimpunkan hampir 4,000 peserta. Menyemarakkan lagi semangat keluarga Malaysia Teguh Bersama, perbarisan diketuai kontingen pancaragam Regimen Askar Melayu Diraja dan Regimen 512 Askar Wataniah memimpin kesemua kontingen perbarisan berarak keluar dari stadium menyelusuri jalan-jalan utama di Bandaraya Kuala Terengganu menuju ke dataran Pantai Batu Buruk untuk jarak perjalanan sejauh 4 kilometer. Di Johor, perarakan dan perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65 peringkat negeri disertai 131 kontingen yang berlangsung di dataran Iskandar Puteri. 6,000 masyarakat hadir memeriahkan sambutan. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi dalam ucapannya menyeru rakyat membantu Johor menjadi salah sebuah negeri maju, seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara.
Sambutan Hari Kebangsaan peringkat Negeri Sembilan berlangsung dengan penuh semangat patriotik. Orang ramai terutamanya kanak-kanak memakai pakaian bertemakan jalur gemilang dengan penganjuran berlangsung di perkarangan Padang Majlis Bandaraya Seremban. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud berkenan berangkat ke majlis sambutan. Di Labuan, program Semarak Gemilang dan Kembara Merdeka Keluarga Malaysia juga berlangsung meriah. Anjuran Jabatan Penerangan Labuan, program mendapat sambutan masyarakat setempat. Anak Merdeka itu gelaran cukup istimewa bagi keluarga Malaysia yang lahir pada 31 Ogos setiap tahun. Dan selain berkongsi tarikh keramat dengan sambutan Hari Kebangsaan, mereka yang lahir pada tarikh itu sudah tentu dapat menyambutnya bersama ahli keluarga yang jatuh pada cuti umum. Kita ikuti laporan disediakan Syari Saripan. Menurut data yang dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, lebih 75,000 anak merdeka lahir pada 31 Ogos setiap tahun bermula tahun 1957 sehingga 31 Ogos 2021. Daripada jumlah itu, kelahiran anak merdeka tertinggi direkodkan di negeri Johor seramai 9,461 orang, diikuti Selangor 9,160 orang dan Perak 8,526 orang bagi tempoh 64 tahun. Terdapat juga anak merdeka yang dilahirkan di luar negara sepanjang tempoh tersebut iaitu 362 kelahiran. Kelahiran bayi lelaki merdeka direkodkan lebih tinggi iaitu 38,926 orang berbanding bayi perempuan 36,475 orang. Kalau tanya perasaan, dah semestinya Kak Maya rasa sangat bangga jadi anak Malaysia dan juga anak merdeka. Arwah Abah Kak Maya kata, sambutan hari lahir itu disambut oleh seluruh negara dan semua orang cuti pada hari tersebut. Kak Mai selalu dengar cerita-cerita arwah abah, mak zaman dulu-dulu. Mereka lahir tahun 30-an, 40-an kan. Zaman tu sangat susah, sentiasa rasa takut kan. Jadi betapa beruntungnya kita sekarang. Jadi jangan sia-siakan nikmat kemerdekaan ini. 31 Ogos, hari jadi kita, semua cuti. Semua boleh pergi tengok pesta ataupun festival ataupun karnival yang bertemakan jalur gemilang. Bila kita pergi itu sendiri, kita rasa diri kita pula yang disambut. Sebagai seorang yang lahir pada 31 Ogos, saya merasakan diri saya ni lebih diraikanlah oleh seluruh negara secara tidak langsung orang-orang di sekeliling saya. Saya merasa bangga pada Hari Kemerdekaan kerana pada hari tersebut, istimewa tersebut, kita akan merayakan, Malaysia sendiri akan merayakan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan bendera kemerdekaan, mengadakan aktiviti-aktiviti yang bercorak kemerdekaan dan juga lawangan Hari Kemerdekaan dan sebagainya kan. So diri saya terasa diri saya juga dirayakan pada hari istimewa tersebut. Berdasarkan rekod JPN, sejak selepas merdeka hingga tahun lalu, seramai 108 bayi diberikan nama Merdeka dan 25 bayi diberikan nama Ogos. Bukan setakat mempunyai nama yang unik, anak-anak merdeka juga memiliki sifat dan perwatakan tersendiri. Beliau merupakan seorang yang mementingkan keteraturan. Beliau akan membuat perancangan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Contohnya, beliau akan membuat list sebelum membuat apa-apa perbelanjaan. Berfikiran kemerdekaan, punya semangat patriotik, membantu banyak bangsa, tak kira kaum, dan beliau juga selalu berceria pada hari kemerdekaan kebangsaan ini. Dan beliau juga mempunyai motif, mempunyai sejarah, selalu bercerita pasal pendidikan sejarah kepada anak-anak muda. Kemerdekaan itu penting
untuk kita menghalusi bagaimana untuk bergerak ke hadapan. Naratif yang perlu kita bina secara berterusan untuk mempertahankan kedaulatan negara ini, menjunjung ketinggian perlembagaan, rasa bangga ke atas negara ini, akan terus pertahankan dan juga berkorban untuk negara ini, kerana nilai kemerdekaan itu juga adalah nilai kebebasan, nilai hak yang ada pada bumi ini. Sampai lahir pada 31 Ogos, dia amat beruntung lah sebab dia lahir pada hari kebangsaan kan. Macam tiap-tiap tahun orang meraihkan dia juga mesti. Saya rasa beruntung sebab tak semua orang dapat opportunity macam ni kan. And then lagi satu, tarikh ni merupakan tarikh yang bersejarah kan. Jadi sepatutnya sebagai rakyat Malaysia yang lahir 31 Ogos tu memang sangat beruntung. Bergerak anak merdeka, mereka ini sebenarnya sangat bertuah kerana dilahirkan pada 31 Ogos, berkongsi tarikh rahmat dengan sambutan Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan Negara. Mereka ini juga antara jutaan rakyat Malaysia yang cukup istimewa kerana menghargai nilai sebuah kelahiran manusia di dunia ini, sama juga nilainya menghargai kelahiran dalam memerdekakan sesebuah negara. Syahri Sarifan, RTM. 9 bayi merdeka lahir di Hospital Putrajaya untuk tahun 2022 setakat ini. Kehadiran 5 bayi lelaki dan 4 perempuan itu pastinya memberi kabar gembira buat pasangan ibu bapa. Syazwani Samsu yang membuat tinjauan di hospital berkenaan ada perinciannya. Nur Azra Imani Nur Azam yang lahir pukul 3 pagi antara bayi merdeka tahun ini yang lahir di Hospital Putrajaya. Bukan setakat bersyukur, malah si ibu gembira anaknya berkongsi tarikh bersejarah negara. Nombor 1. Yang pertama. Anak pertama, cucu pertama. Ni semua dah tak sabar nak balik, nak tunggu balik ni. Memang happy sangat-sangat kan. Macam tak terfikir pun dia nak lahir hari ni kan. Memang tak terfikirlah. Tahu macam ingat mungkin bulan 9. Kegembiraan sama turut dikongsi ibu bapa lain. Bagi mereka, sambutan Hari Kebangsaan setiap tahun bakal memberi makna lebih besar dalam hidup. Nama dia Faika Amani. Faika paling baik. Amani tu dia macam kesempurnaan, kesejahteraan macam. Tak tahu nak cakap macam mana tapi saya macam syukur sangatlah apa yang saya memang saya doa anak-anak lelaki kan. Saya semoga anak saya ni jadi anak yang soleh, berakhlak mulia, lepas tu boleh membantu inilah membangunkan negara kita ke. Kami dari Hospital Putrajaya Syazwani Samsu, RTM. Tambang pengangkutan awam percuma selama sebulan ditawar kepada golongan orang kurang upaya OKU bermula hari ini. Inisiatif sempena Hari Kebangsaan dijangka memanfaatkan lebih 50,000 golongan terbabit. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, tawaran meliputi semua perkhidmatan Rapid KL, Rapid Penang dan Rapid Kuantan. Ia merangkumi LRT, MRT, monorail, BRT dan Rapid Mobility. Pengguna hanya perlu menunjukkan kad perakuan OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ataupun kad konsesi OKU MyRapid kepada pegawai stesen rel yang bertugas di kaunter khidmat pelanggan Rapid KL. Mereka akan diberikan token khas berwarna merah. Beliau ditemui selepas meninjau aktiviti semarak sambutan Hari Kebangsaan dan kempen untuk OKU di Ibu Negara. Raikan keterangkuman. 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 Raikan Kesejahteraan. 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 Raikan Perpaduan. Perpaduan. Raikan keluarga Malaysia. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama.
Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's Talk Minda Sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Semoga Malaysia bebas daripada ancaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari 69 Komando Pasukan Gerakan Khas Polis Diraja Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun 2022. Semoga Malaysia terus maju jaya, sejahtera dan merdeka. Merdeka! 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 Kerajaan Keluarga Malaysia pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal mengutamakan integriti. Antara ditekankan Perdana Menteri kepentingan prinsip pengasingan kuasa. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, sebarang pelaksanaan dasar adalah mengikut nas undang-undang. Dan mendengar hati nurani rakyat. Lain-lain show dan cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, IMO, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti Kerajaan Keluarga Malaysia. Laporan penuh Jawatankuasa Khas Siasatan Kes Kematian Anggota Bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim dijangka dibentangkan ke Jamaah Menteri bulan depan. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyebut laporan penuh berkenaan daripada Jawatankuasa yang memulakan proses siasatan sejak 21 Disember tahun lepas diterima semalam. Laporan Jawatankuasa Khas itu disiapkan dalam tempoh ditetapkan iaitu sebelum 31 Ogos 2022. Laporan mengambil kira pelbagai perspektif dan pandangan pakar serta wakil kementerian, jabatan serta agensi berkaitan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Khas berkenaan berkata, Jawatankuasa Khas telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengenal pasti punca kematian termasuk sesi temu bual saksi kes dan sesi penelitian dokumen siasatan di War Room Jawatankuasa yang diadakan hampir setiap minggu. Selain itu, sesi rekonstruksi kejadian juga telah diadakan dengan semua agensi berkaitan bertujuan untuk membuat simulasi kejadian berdasarkan rakaman litar tertutup CCTV, rakaman video serta keterangan saksi. Pada 9 Oktober tahun lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan penubuhan satu Jawatankuasa Khas bagi memastikan siasatan menyeluruh, telus dan pembelaan sewajarnya berhubung kes kematian Muhammad Adib. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 7 September depan.
Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tujuh pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai 7 pun. Di tempat ini lah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Baik, selanjutnya untuk pengulas sukan malam ini, kita akan bersama dengan Syairul. Silakan. Sukan penyumbang kepada perpaduan rakyat. Lizia pulang awal di terbuka jemput. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, umum mengetahui kemerdekaan sentiasa dikaitkan dengan perjuangan pahlawan dahulu dalam mendapatkan kebebasan menentang penjajah. Kini, perjuangan dengan membawa nama negara di persada dunia seperti sukan juga adalah salah satu cara menunjukkan semangat pengorbanan seseorang individu untuk negara. Wartawan Tina Rama ada kupasannya. Tidak kisahlah apa jua bentuk kejayaan, seseorang atlet mewakili negara di persada dunia. Secara automatik kita sebagai rakyat Malaysia turut merasai perjuangan tersebut. Siapa pun beraksi, hanya satu yang dapat kita melihat, iaitu atlet Malaysia. Sejak dari dahulu, sukan merupakan medium yang mampu menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Bagi atlet pula, peluang membawa nama negara dan semangat jalur gemilang adalah sesuatu yang membanggakan. Bersama tokoh sukan olahraga, Tan Sri Dr. M. Jagadeesan berkongsi kenangan indah ketika zaman kemuncaknya di era 60-an. I was one of those people still around today who actually went to the Dataran Merdeka to watch Tunku Abdul Rahman shout 3 times, Merdeka, Merdeka, Merdeka. No. So for me, it is something so, marked in my mind, of how as a 14-year-old boy, I sat in the crowd and learned about the country becoming independent. Too, I had my opportunity to go to my first Asian Games, which was being held in Jakarta. I managed to win the 200 meters gold medal, and that was an astounding achievement for me as an 18-year-old, standing up on the rostrum, seeing the Million flag being raised and the national anthem being played, running in the name of the country's athletic group, So you always feel an attachment towards the fact that you are representing the country. That means a lot because you know that you're being watched and that people will be gratified and they will celebrate together with you when you make a success. Mengukuhkan lagi kenyataan ini, juara Paralimpik 2020, Chia Lek Hau berkongsi bagaimana sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia membolehkan dia tampil lebih bersemangat di kejohanan antarabangsa dan ia terbukti dengan 13 gelaran berturut-turut yang diraihnya setakat ini. Saya dapat rasa dalam media sosial kebanyakan yang menghantar mesej kepada saya, menghantar mesej yang sangat positif lah, yang sangat memberikan semangat untuk saya bertanding di setiap pertandingan tu. Saya nampak mereka tidak ada pilih kasih atau apa dalam segi kaum ke bangsa ke, tidak. Mereka pun nampak sangat warm message kepada saya. So saya rasa ini adalah satu message yang sangat positif untuk saya dan saya pun dapat rasa nama saya untuk mereka tu adalah satu seperti satu hero lah. Selain atlet dan penyokong, jangan kita lupa individu pencerita yang membawakan kepada penonton suasana pertandingan di lokasi.
Di dalam setiap ulasan yang dibuat, mereka turut memainkan peranan dalam menaikkan semangat penonton. Kita tidak boleh mengulas dalam keadaan yang bersahaja begitu saja. Kita harus membawa peranan kita sebagai antara pembakar semangat. Pengulas yang menanam keyakinan bukan saja kepada atlet, malah kepada penonton-penonton untuk terus mengekalkan sokongan dari jauh itu. Dan kita harus membawa semangat patriotik dalam ulasan kita. Kejayaan atlet itu juga bukan saja kejayaan yang mereka rasa, malah kejayaan yang dirasa oleh rakyat Malaysia dan juga diri kita sebagai pengulas. Jadi pada saat itu memanglah faktor emosi memang susah nak dikawal pada satu ketika. Pada ketikanya kita turut mengalirkan air mata demi negara. Tiada elemen perbezaan, kaum, bangsa, ideologi atau politik dalam sukan kerana akhirnya kejayaan atlet tetap akan diraikan semua. Selamat Hari Merdeka kepada semua warga negara Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-65. Kepada peminat-peminat sukan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 kepada seluruh warga negara Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-65 demi lencana di dada. Nina Ramah, RTM. Tanggal 31 bulan 8 57. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baik, perkembangan seterusnya. Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan di Dataran Merdeka pagi tadi turut diserikan dengan kemunculan Jaguh Pecut Muda Negara Muhammad Azim Fahmi. Azim diberi penghormatan untuk membacakan ikrar rukun negara di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri serta Perdana Menteri. Pemegang rekod kebangsaan acara pecut 100 meter itu diiringi 65 orang wakil keluarga Malaysia dari pelbagai kaum, bangsa dan agama. Selesai bacaan ikrar rukun negara, acara turut disusuli laungan merdeka sebanyak 7 kali yang diketuai Azim. Pelari berusia 18 tahun itu mencipta nama selepas memecahkan rekod kebangsaan dengan catatan 10.9 saat di kejohanan 10.09 saat di kejohanan olahraga bawah 20 tahun di Colombia awal bulan ini. Tidak ketinggalan barisan atlet negara yang menyertai Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang turut menyertai perarakan dengan menaiki bas. Kontingen Malaysia cemerlang membawa pulang 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa melepasi sasaran 6 pingat emas. Kejohanan badminton terbuka Jepun. Jaguh badminton negara Lee Zijia terus bergelut mencari momentum apabila tersingkir pada pusingan pertama. Pemain di ranking keempat dunia itu kali ini ditunjuk jalan keluar oleh pemain India yang juga bekas pemenang pingat perak kejohanan dunia 2021 Srikanth Kidambi. Zijia, 24 tahun, tumpas straight set 20-22, 21-23 dalam pertemuan cukup sengit dan mendebarkan yang berlangsung selama 38 minit. Keputusan itu sekaligus menyaksikan Srikanth yang berada di ranking ke-14 dunia berjaya merapatkan rekod kemenangan 1-2 sepanjang 3 pertemuan berdepan Zijia. Pada kejohanan badminton dunia di Tokyo, perjalanan Zijia hanya sehingga ke pusingan ketiga. Sementara itu, pertemuan membabitkan dua pasangan bergu campuran negara Tan Kian Meng, Lai Peijing serta Chan Pan-sun, Chia Yisi berakhir dengan keputusan 21-10, 21-14. Kian Meng Peijing akan bertemu bergu Taiwan Yang Po Huan, Hu Lingfang pada pusingan kedua. Baik, ini perkembangan Sukan Malaysia Sukma 2022 yang di-Pertuan Agong berkenan menyempurnakan majlis perasmian pembukaan tamasya edisi ke-20 tersebut yang dijadual pada 17 September ini. Menteri Belia dan Sukan dalam kenyataannya berkata, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah berhubung perkara itu semasa sesi menghadap dan mempersembahkan warkah persilaan di Istana Negara semalam.
Beliau turut memaklumkan Sultan Abdullah turut berkenan mendengar taklimat ringkas mengenai perjalanan Sukma ke-20 yang akan berlangsung dari 16 hingga 24 September. Tamasya kali ini bakal menyaksikan 31 jenis sukan dipertandingkan membabitkan penganjuran 426 acara. Sukma ke-20 yang dianjurkan Majlis Sukan Negara MSN akan melibatkan lokasi di sekitar Lembah Kelang, Nilai dan Langkawi. Hampir 9,000 atlet dan pegawai daripada 15 kontingen yang bertanding telah mengesahkan penyertaan untuk tamasya sukan itu kali ini. Antara sukan yang dipertandingkan adalah bola sepak, berbasikal, akuatik, olahraga, pelayaran, 10 pin bowling, badminton, gimnastik, memanah dan e-sukan. Pada edisi 2018 di Perak, kontingen Terengganu muncul selaku juara keseluruhan dengan meraih 56 pingat emas, 51 perak dan 53 gangsa. Baik, dalam hari itu, pasukan bola tampar wanita wilayah Persekutuan mengintai gelaran juara dalam penyertaan Sukma kali ini. Ketua jurulatihnya, Wong Mun Hui, optimis pasukannya yang terdiri daripada 6 muka baharu dan 6 pemain senior mampu menyaingi pasukan seperti Johor dan Selangor yang mempunyai ramai pemain kebangsaan. Saya pun ada strategi yang tertentu untuk yang akan gunakan untuk masa Sukma nantilah. Sebab kita pun ada perhatikan kem macam Johor, macam Selangor, dia ada kelemahan mereka juga. Okay? So kita akan guna kekuatan kita untuk kalahkan mereka punya kelemahan tu. Untuk itu, pasukannya sudah menjalani latihan insentif yang panjang untuk memantapkan kekuatan dari segala aspek. Beliau berkata demikian ketika sesi latihan di Ibu Negara. Baik, seramai 1,000 peserta akan bertanding pada kejohanan terbuka silat gayung Malaysia yang akan diadakan di Ara Damansara pada 9 hingga 10 September ini. Menurut Guru Latih Kanan Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia PSSGM, Rizal Husin, kejohanan itu akan lebih memfokuskan kepada corak persembahan dan silibus. Kejohanan ini juga terbuka kepada seni silat lain dalam kategori persembahan. Pemakahan mereka, kita akan pada ke sejauh mana keaslian silat itu sendiri yang mereka pamerkan, sebab pertandingan kali ini ada bercorak persembahan dan silibus, sebab kita nak kembali kepada identiti kita silat balik dan kita buat pada yang asli. Itu yang kita pegang. Beliau menyatakan perkara itu dalam acara mini sambutan Merdeka Pendekar Muda PSSGM 2022 yang dianjurkan di Gelanggang Silat Puncak Jalil. Acara tahunan ini sudah 2 kali tidak dapat dianjurkan akibat penularan COVID-19. Dalam kejohanan kali ini, 1 kategori baharu diperkenalkan, iaitu pra-kanak-kanak yang berusia 9 tahun ke bawah bagi menyemai semangat cintakan silat dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan aksi Liga Perdana Inggeris. Chelsea terus mempamer prestasi yang tidak menentu selepas mengalami kekalahan mengejut 1-2 kepada Southampton di Stadium St Mary awal pagi tadi. Kekalahan itu menyaksikan The Blues berada di tangga ke-8 dengan 7 mata selepas 5 perlawanan. Skuad kendalian Thomas Tuchel gagal mengekalkan kelebihan gol yang diperolehi menerusi Raheem Sterling pada minit ke-23. Romeo Lavia menyamakan kedudukan buat Southampton pada minit ke-28 sebelum Adam Armstrong menghukum Chelsea hasil jaringan pada lewat babak pertama. Ini kekalahan kedua Chelsea dalam 3 perlawanan terakhir. Mereka sebelum ini tewas 0-3 kepada Leeds di gelanggang lawan dan bangkit dengan kemenangan 2-1 ke atas Leicester City di Stamford Bridge Sabtu lalu. Dengan hanya 2 kemenangan daripada 5 perlawanan musim ini, The Blues kini 5 mata di belakang pendahulu Arsenal yang akan beraksi menentang Aston Villa awal pagi esok. Ini pula perkembangan tenis Grand Slam terbuka Amerika Syarikat. Juara 4 kali Rafael Nadal melepas halangan awal pemain wildcard dari Australia, Rinky Hijikata, untuk mara ke pusingan kedua. Van Woodvank, manakala pemain nombor 1 dunia, Iga Swiatek, tidak berdepan masalah melangkah ke pusingan kedua. Selepas kejayaan adiknya,
Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 31 Ogos 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali. Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama menyalahkan negara perindustrian yang banyak membebaskan karbon di dunia sebagai punca bencana banjir di Pakistan. Menerusi ucapan di Twitter, beliau menekankan bahaya pelepasan gas rumah hijau global. Perinciannya dalam rangkuman dunia. Seperti Fiji, Pakistan merupakan antara penyumbang terendah kepada pelepasan karbon global. Namun, negara itu masih sangat terdedah kepada perubahan iklim. Pakistan mempunyai kira-kira 7,500 sungai glasier dan peningkatan suhu global menyebabkannya mencair dengan cepat. Sementara itu, Menteri Perubahan Iklim Sherry Rahman memaklumkan 1/3 Pakistan ditenggelami air. Hujan lebat dan banjir sejak 3 bulan lepas telah meragut lebih 1,100 nyawa. Amerika Syarikat akan memberikan bantuan kemanusiaan bernilai $30 juta kepada Pakistan melalui Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat ketika negara-negara lain terus menjanjikan bantuan untuk berjuta-juta mangsa banjir di Pakistan. Kedutaan Amerika di Islamabad turut memaklumkan akan mengutamakan sokongan makanan yang diperlukan segera, air yang bersih, sanitasi, bantuan kewangan dan tempat perlindungan. Kira-kira 33 juta penduduk terjejas akibat banjir yang melanda wilayah Sindh Balochistan. Taliban meraihkan ulang tahun pertama sejak pengunduran tentera Amerika Syarikat keluar dari Afghanistan. Pertunjukan bunga api serta beberapa das tembakan dilancarkan bagi meraihkan hari bersejarah itu dan 31 Ogos diisytiharkan sebagai cuti umum. Setahun lepas, tentera Amerika Syarikat dan beberapa negara lain memutuskan untuk berundur dari Afghanistan. Selepas itu, Taliban mengambil alih pemerintahan negara secara berperingkat. Pemimpin terakhir Kesatuan Soviet Mikhail Gorbachev meninggal dunia di Moskow pada usia 91 tahun. Agensi berita Interfax, TASS dan RIA Novosti yang memetik Hospital Pusat melaporkan Gorbachev meninggal dunia selepas sakit sekian lama. Gorbachev memegang kuasa antara 1985 hingga 1991 turut memainkan peranan penting dalam memulihkan hubungan Amerika Syarikat Kesatuan Soviet. Mendiang sebelum ini merupakan pemimpin terakhir Perang Dingin yang masih hidup. Hampir 200 penduduk Taman Lestari Putra Seri Kembangan menyertai program larian Lestari Putra Merdeka Fun Run 2022. Program dianjur bagi meraihkan Hari Kebangsaan dengan cara yang sihat.
Program larian yang julung kali diadakan di Anjur Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Rukun Tetangga Taman Lestari Putra. Menurut penganjur, program mendapat sambutan memberangsangkan dan rata-rata peserta berpendapat penyertaan membolehkan mereka memanfaatkan cuti umum bersama ahli keluarga. Di Puncak Alam pula, lebih 200 penunggang motosikal berkonvoi di kawasan itu. Turut serta kumpulan penunggang motosikal Kapcai. Perkara yang kita nak tonjol ialah kemufakatan keluarga Malaysia yang telah disemarakkan oleh Yang Amat Perdana Menteri kita sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Jadi kita tidak mahu ketinggalan bikers tidak mahu ketinggalan untuk sama-sama kita mengingati balik sejarah kemerdekaan, perjuangan datuk nenek kita untuk menyambut kemerdekaan. Cuti umum sempena Hari Kebangsaan dimanfaat keluarga Malaysia dengan berkunjung ke Floria di Raja Putrajaya. Antara lokasi yang menjadi tumpuan, Taman Keluarga Malaysia dan gerai jualan orkid. Mazlia Hamzah melaporkan. Dengan tema Floria Hebat, kawasan tapak seluas 20 hektar jadi pusat pameran. Antara mencuri tumpuan, dinding bunga menegak dipenuhi orkid pelbagai spesies dan kacukan kelompok dendrobium. Memang saja hajat tu nak beli orkid. Boleh katakan ada Floria ni makcik tak miss lah nak datang ke sini. Bukan saja nak beli orkid, sambil nak tengok bunga-bunga yang banyak boleh jadi terapi lah, cuci mata dan terapi kita punya minda lah. Ini memang peminat orkid, bunga-bunga, memang peluang ni memang akan tak lepaskan lah. Memang sentiasa, kalau macam ini memang peluang, memang suka tengok. Dah dibuat dekor macam-macam, akak memang suka. Okey, semua pun sangat menarik. Yang memang menarik. Saya sangat suka. Keluarga-keluarga saya pun semua datang sekali lagi. Kami juga ada piknik-piknik tadi dekat Taman Botani dan kami mari sini untuk tengok semua flower-flower. Selain orkid, 400,000 pokok bunga daripada pelbagai spesies dan kultivar turut jadi tarikan. Festival Floria di Raja Putrajaya berlangsung sehingga 4 September. Mazlia Hamzah, RTM. Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Tanpa pernah mengunjungi gimnasium untuk memulakan amalan senaman dalam rutin harian, seorang remaja di Punjab, India berjaya memberi inspirasi kepada masyarakat secara tidak langsung. 45 tekan tubi dengan tepukan hujung jari dalam seminit menyaksikan Kuwar Amitbir Singh, 20 tahun mencipta rekod dunia Guinness. Saksikan segmen hashtag. Remaja ini dari daerah Gurdaspur di Punjab telah berlatih 4 jam sehari selama 21 hari untuk mencapai kejayaan itu. Singh mencuba rekod berkenaan pada 8 Februari dan mendapat pengesahan rekod Guinness pada 28 Julai lepas. Beliau juga mengakui tidak pernah mengunjungi mana-mana gimnasium sepanjang usianya, berhasrat untuk memberi inspirasi kepada golongan belia. Di Puerto Rico, Montegrino pula, Zarkov Pijanovic dari kampung Bresna menjuarai pertandingan berbaring paling lama apabila berjaya menghabiskan masa 60 jam berada pada kedudukan sama tanpa beralih. 10 peserta menyertai kejohanan berbaring ke-12 yang berlangsung di sebuah taman rekreasi tempatan. Mereka dibenarkan membawa barangan seperti telefon dan buku dan dibenarkan ke tanda setiap 8 jam sepanjang cabaran. Pijanovic membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak $300
Makan tengah hari percuma untuk 2 orang di restoran, penginapan hujung minggu di perkampungan etnik Montenegro dan pengalaman berakit. Seorang individu menemui rangka dinosaur sepanjang 82 kaki di halaman belakang rumahnya ketika melakukan kerja-kerja pembinaan. Rangka fosil itu ditemui pada tahun 2017. Para saintis dari Portugal dan Sepanyol pada awal bulan ini mengesahkan rangka dinosaur itu mungkin yang terbesar yang pernah ditemukan di Eropah. Dipercayai milik sauropod yang hidup antara 160 hingga 100 juta tahun yang lalu. Sauropod merupakan spesies dinosaur terbesar yang makan tumbuh-tumbuhan serta berjalan dengan 4 kaki. Saudara, berita perdana edisi 31 Ogos 2022 berakhir di sini. Kami di Bilik Berita RTM mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh keluarga Malaysia di mana jua anda berada. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual kemeriahan perarakan dan pembarisan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita dipuji kasihnya bangsa.